Bismillahirrahmanirrahim. Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jua saya kemari. Bukan kerana ingin bermimpi, tetapi untuk membawa semua menyelami mauduk pidato yang berbunyi Bahasa Melayu Tonggak Perpaduan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, yang sedang menjunjung mahkota keadilannya, penjaga masa yang sentiasa peka dengan detik jamnya, warga pendidik dan murid-murid pencetus revolusi minda yang saya muliakan. Hadirin dan hadirat yang dihormati, cogan kata hidup muafakat membawa berkat merupakan antara cogan kata yang dicipta untuk menyedapkan orang ramai akan peri pentingnya muafakat dalam kehidupan masyarakat yang berbilang kaum seperti di negara kita. Kata orang, permuafakatan bererti perpaduan. Situasi ini dapat dihuraikan oleh bidalan. Bersatu teguh, bercerai roboh. Sesungguhnya, negara yang memiliki masyarakat majmuk seperti Malaysia berpaksikan pada perpaduan untuk meneruskan kelangsungan keharmonian di dalam negara. Saya yakin bahawa usaha membina negara bangsa yang bersatu padu ini sebenarnya boleh dilakukan jika setiap rakyat mengerti akan kepentingan bahasa kebangsaan sebagai tonggak perpaduan setiap rakyat di Malaysia. Oleh itu, izinkan saya untuk menjelaskan dengan lebih terperinci tentang wacana ilmiah kita pada hari ini yang bertajuk Bahasa Melayu Tonggak Perpaduan. Hadirin yang dirahmati, sebagai pembuka tirai indikator saya yang pertama, adalah baik jika kita menelusuri akar-akar cerujuk sejarah sebelum terbentangnya hamparan indah negara Malaysia. Apabila memorabilia ini membawa kita ke ratusan tahun yang lampau. Nyatalah bahawa bahasa Melayu sudah berfungsi sebagai lingua franca yang didefinisikan sebagai bahasa perantaraan antara masyarakat pada zaman itu. Hal ini dapat dibuktikan dengan jelas apabila kita meneliti catatan ilmuwan Inggeris seperti R.O. Winstead yang menunjukkan bahawa bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa perdagangan yang mengeratkan hubungan masyarakat yang berkunjung ke Melaka ketika itu. Daripada golongan pendeta sehinggalah ke golongan biasa, setiap insan di Melaka ketika itu berkomunikasi dengan bahasa tercinta kita yang tidak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Nah, apa lagi yang kita petikaikan tentang kemampuan bahasa kebangsaan kita sebagai wadah perpaduan? Berdasarkan perkara ini, jelaslah bahawa hamparan sejarah membuktikan bahasa Melayu mampu menjadi bahasa perpaduan yang cemerlang di dunia. Hadirin yang dihormati, melalui bahasa Melayu, sebarang konfrontasi, buruk sangka dan salah faham antara kaum dapat dikikis dengan mudah. Saya suka untuk meminjam kata-kata punjangga pendeta Zaaba yang berbunyi, bahasa menunjukkan bangsa apabila kita melihat masyarakat bertutur dalam bahasa Melayu. Sudah terang lagi bersuluh bahawa mereka ialah bangsa Malaysia. Daripada kata-kata hikmat tersebut, saya sangat percaya bahawa bahasa Melayu sedikit sebanyak akan mengurangkan semangat kecinaan, kemelayuan ataupun keindiaan. Langkah Dewan Bahasa memaksudkan entry perkataan baharu. Setiap kali edisi baharu terbit merupakan langkah yang patut dipuji kerana perkataan pinjaman daripada bahasa Cina dan India yang mengalami proses kemalaysiaan sememangnya dapat mewujudkan perpaduan. Apa yang penting,
setiap kaum di Malaysia tidak akan kekok untuk berbicara dalam bahasa kebangsaan. Apabila tidak kekok berbicara, sudah tentulah juga tidak kekok untuk bermesra. Berdasarkan hujah ini, nyatalah bahawa bahasa Melayu itu merupakan medium untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Hadirin yang dikasihi, meniti indikator saya yang ketiga. Bahasa Melayu menjadi bahasa penyebaran ilmu pengetahuan. Berdasarkan data yang saya peroleh daripada Arkib Negara, saya amat kagum dengan pencapaian bahasa Melayu kerana hampir 800 buah buku ilmiah ditulis dalam bahasa Melayu oleh rakyat Malaysia sendiri. Untuk pengetahuan hadirin, ilmu pengetahuan merupakan perkara yang sangat penting untuk memupuk perpaduan. Masyarakat yang tidak berilmu ibarat masyarakat yang tidak bertamadun. Dalam soal keamanan pula, sudah tentulah kita tidak mahukan sebarang jurang bertatah di dalam kehidupan masyarakat. Ketika jurang pendidikan itu dirapatkan, sudah tentulah perpaduan dapat dipupuk dari alam persekolahan lagi. Pada pendapat saya, usaha Kementerian Pelajaran Malaysia melaksanakan program memartabatkan bahasa Melayu, memperkukuh bahasa Inggeris dapat dilihat sebagai wahana yang sangat utama untuk menjadi tonggak perpaduan. Pengisiannya jelas menunjukkan bahawa betapa prihatinnya pihak kerajaan terhadap kedaulatan bahasa Melayu dan betapa arifnya kerajaan tentang peranan bahasa Melayu sebagai tonggak perpaduan. Hadirin yang dirahmati, sebagai penutup tirai wacana ilmu kita pada hari ini, saya suka ingin mengingatkan kepada khalayak hari ini bahawa rakyat yang memperlekehkan bahasa kebangsaan akan merosakkan perpaduan yang kita kecapi selama ini. Oleh itu, sayangilah bahasa Melayu kita, hormatilah bahasa kebangsaan kita, kerana bahasa Melayu tonggak perpaduan. Sekian, terima kasih.